Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Baru-baru ni timbul isu mandi safar dan sidang kalam kita ada post satu dokumentari tahun 1942. 1962. Ada sesiapa yang nak order? Silakan. Tahun 1962 ada satu dokumentari pasal mandi safar. Dan di bahagian depan tu, kalau awak perasan, siapa tengok? Tengok. Tak tengok lagi ya? Okey. Very good, very nice documentary, well made kita kata. Di depan tu, bahagian depan dia tu, dia tunjukkan part di mana seorang lebay sedang menulis wafak. Sebelum tu ada scene dia orang tengok kalender. Pastikan tu bulan Safar lah. Lepas tu terus tukar kepada lebay tu tengah kira wafak. Okey. Tulis dekat kertas, dibagikan kepada dia punya orang untuk direndam di dalam belanga, apa dipanggil tu? Orang dulu ambil nak mandi daripada apa tu? Dipanggil buyung Bukan, yang besar tu dipanggil tak apa. Okay. Tempayan. Yes, betul, tempayan. Zaman sekarang mana nak jumpa kan? Adalah juga tapi susah sikit. So untuk direndam dalam tempayan tu dan juga direndam di dalam sungai untuk orang mandi. Okey. Dekat daun pisang pun ada juga tu. Okey. Kalau kita tengok perwafakan ni, sebab ada kata ni tak ada kena-mengena dengan horoskop ustaz. Ini tidak ada kena-mengena dengan ilmu perbintangan ustaz. Ini hanya kasyaf wali. Seorang wali kasyaf ataupun wali-wali tertentu kasyaf, sekejap dia kata kasyaf, sekejap dia kata ijtihad. Kan? Kita pun tak pasti mana satu. Macam mana nak ijtihad dengan benda-benda macam ni? Dia kata kasyaf wali-wali tertentu. Lihat bahawa bulan Safar ni banyak turun bencana. Tapi saya kata tak. Sebenarnya kalau nak tahu asal-usul kesialan Safar ni, dia adalah berkaitan dengan tanjim, astrologi. Ini kena belajar astrologi dulu. Sebab ilmu astrologi ni, objektif utama dia adalah untuk faham nahas dan sa'ad. Nahas ni bahasa Arab. Orang Melayu ambil jadi nahas. Yauma nahsin mustamir, ada dalam Quran tu. Nahs. Orang Melayu ambil jadi nahas. Sama maksud dia. So nahas ni lawan dia adalah sa'ad. Orang Melayu panggil sial versus tuah. Hari ni hari bertuah, hari ni hari-hari sial. Okey? Dalam bahasa Arab dia panggil sa'ad dan nahas. Sa'ad maksud dia apa? Tuah, bahagia, happy, baik. Nahas adalah nahas, bencana, celaka, malapetaka, musibah dan sebagainya. So dalam ilmu perbintangan ni, mereka membahagikan bintang-bintang tertentu dengan sifat-sifat tertentu. Ada kata bahawa matahari ni adalah sifat dia nahas. Utarid sifat dia adalah sa'ad, contoh. Kan, mushtari sifat dia bencana. Marikh bencana, marikh peperangan. Mars sebab dia merah. Okey, macam mana dia orang tentukan bahawa bintang-bintang ini atau tarikh-tarikh ini membawa nahas ataupun membawa kebahagiaan? Benda ni nak kena faham daripada apa yang dipanggil sebagai Ustuqus Sad. Saya ingat Ustuqus Sad. Ini berkait dengan kitab Fadha'il al-Batiniyah Imam Ghazali. Sebab tu benda ni is like a web. Imam Ghazali ceritakan tentang akidah batiniyah. Antara akidah batiniyah, dia orang percaya bahawa alam ini melalui proses tajalli, fayad, daripada dia yang tidak bernama dan tidak bersifat. Orang yang tak faham ingat ni ilmu makrifat. Imam Ghazali kata ini ilmu batiniyah. Yang tidak bernama, yang tidak bersifat pada dataran itu. Kemudian dia bertajalli, dia memancarkan diri dia kepada dataran-dataran jelmaan yang berbeza-beza. Sehinggalah ke dataran alam fizikal ini. Antara yang pertama yang terjelma adalah 4 Ustuqus Sad. 4 Ustuqus Sad ni, tak silap saya bahasa Greek dia Staichos or something like that. The 4 elements. The 4 elements tu. Siapa tahu Captain Planet dia tahulah. Kan, kita era-era Captain Planet kan. Captain Planet tu Earth, Water, Wind, Fire, and then ada heart lah, dia tambah heart lah. Kan, tapi 4 tu dia panggil Ustuqus Sad tu. Dan daripada 4 ini digabungkan dengan ada 4 sifat. Sifat kekeringan, sifat kebasahan,
sifat panas, sifat sejuk. So 4 dan 4 ini akan digabung-gabungkan. Contoh, ni saya kasih contoh not exactly correct Saya kasih contoh. Marikh, bintang planet Marikh ni, bila dia ada pada tempat tertentu, dia panggil bites. Pada posisi tertentu dekat langit ni, dia akan bersifat api dan kering, contoh. Dan api dan kering ni adalah dia punya maksud-maksud dia. Bintang tertentu apabila berada di tempat tertentu basah dan sejuk. Basah dan sejuk. Okey. Sorry. Yes. Basah air dan sejuk contoh. Ataupun tanah dan sejuk. Tanah dan sejuk ni cerita dia lain pula dengan tanah dan kering. Okey. So daripada situ dia orang kata, oh ini nahas. Sebab Safar ni kalau tak silap saya, Safar ni dia nahas sebab dia punya posisi adalah di tempat yang api dan juga panas. Okey. Itu kalau salah betulkan saya. Tapi begitulah secara rambang. Dia orang menentukan benda nahas tak nahas. Dan kemudian dia bukan setakat bintang ke, dia tengok nama orang juga. Awak ni jenis apa? Awak ni jenis api ke jenis air? Dan awak ni air jenis apa? Jenis sejuk ke jenis panas? Ke jenis kering? Ke jenis basah? Dan digunakan ini dalam sihir. Kalau awak nak tahu, nak sihir orang, saya tak pernah buat. Tapi kita belajar. Nak sihir, kena tahu orang tu punya ustukusat dia. Dan dia punya profile elemen dia. Kalau awak orang tanah, maka dia akan sihir tanam. Dia akan kira nama awak dengan nama mak awak. Dia akan guna abjad. Akan guna abjad. Okey. Sebab tu saya sangat pelik bila orang-orang kata ini ilmu wali-wali dan sebagainya. Hang dah kena kelentong. Dah kena tipu. La haula wala quwwata illa billah. So, ijtihad. Okey. Okey. Apa tadi? So, lepas tu katalah awak orang air. Orang air dia akan buat apa? Dia akan campak dalam laut atau dalam sungai. Atau dia akan rendam suruh awak minum. Kalau awak orang api dia buat bakarlah. Dia akan bakar. Kalau awak orang angin, dia akan gantung dekat kaki burung merpati, dia suruh terbang. Untuk dikenakan angin. Sebab awak orang angin. Okey, so benda ni semua berkait. Dia bermula daripada astrologi dan juga ustukusat. Dan astrologi dan ustukusat ni adalah termasuk dalam skema besar Wahdatul Wujud. Dia termasuk dalam skema besar Wahdatul Wujud yang tidak ada dalam Islam. Yang tidak ada dalam Islam. Tengok Nabi hentam sihir. Betul tak? Ibn Abbas hentam abjad. Wafak ni. Nabi hentam kesialan Safar. Nabi hentam astrologi. Apa lagi? Nabi hentam sihir. Dan ini semua yang Nabi hentam ni ada dekat dalam skema Wahdatul Wujud. Kalau awak nak tahu. Yes, every single thing is connected from A to Z. Senang kata, aliran Ibn Arabi tu is just a copy of Batiniyah. Sebab tu ulama-ulama yang kata aliran Batiniyah memang tepat 100%. Dia bukan kena CP-CP tau. Dan dia bukan kena half a cup. Dia kena full cup. Dia kena 100% identification. Ni ada, sini pun ada. Sini ada, sini pun ada. Sini ada, sini pun ada. Saya senaraikan sikit. Wafak. Ada Nabi ajar? Ada sahabat ajar? Langsung tak ada. Siapa yang ajar? Kita kaji, kita cek. Bermula daripada zaman Babylon. Yang kita tahu tempat turun sihir. Betul? Lepas tu diteruskan oleh Greek. Ancient Egypt. Untuk apa? Untuk meramal. Dan wafak berkait dengan perbintangan. Siapa memain bintang? Nabi ada aja. Nabi hantam, Nabi halang. Yang amalkan adalah geng-geng ni juga. Sama musyrikun ni. Apa lagi? Avengers wali-wali. Sorry to say. Geng-geng Avengers ni. Sorry to say. The pantheon of the Greek gods. Ada ke dalam Islam? Ada ke Nabi kata lepas mati nanti wali-wali ni akan bertanggungjawab menjaga langit
Yang ni akan jawab ni jaga ni jaga tu, Allah akan kasih mandat. Apa benda ni? Mana datang? Bila kita check kat belah sini, ada cerita dia. The same thing. Tu tadi Ascended Masters, the Great White Brotherhood. Bila check siapa Ascended Masters ni? Ascended Masters ni wali, dia dah ascend. Dia dah ma'rifatullah. Maka dia boleh berada dalam 10 tempat dalam satu masa. Yang duduk dekat Himalayan Mountain dia boleh ziarah rumah awak malam-malam buta. That is the Ascended Masters, Great White Brotherhood, dan macam-macam nama lah dia orang kasih. Bila kita check kepada Sufi Batini ni, ada juga. Ada ahli diwan. Lepas ni saya akan bacakan ahli diwan. Sama je cerita dia. Tak kurang, tak lebih daripada cerita The Greek Pantheon, The Greek Gods. Wallahi, saya akan bacakan awak lepas ni. Bahkan ada yang lebih menjengkelkan, sebab ditulis oleh orang yang mengaku Islam. Kalau Plotinus ke, Georgias ke tulis, kita okey, kita boleh accept, sebab dia orang ni memang bukan Islam. Ni tak, sorry to say kan, orang-orang yang dianggap sebagai syekh-syekh tarikat yang ada dalam silsilah, tetapi defend benda-benda macam ni dan mengajarkannya tanpa memberikan sehelai rambut pun hujahan dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka menganggap diri mereka sudah jadi authority. Okey, tak apa. So, dia bukan kena CP-CP, saya ulang lagi sekali. Seluruh skema pantheism itu, dia kena dengan wahdatul wujud. Dan seluruh skema itu awak tak akan boleh jumpa dalam Quran dan Sunnah. Sebab tu mereka terpaksa buat takwil batini. Mereka terpaksa tarik heret ayat-ayat tertentu untuk disesuaikan dengan falsafah mereka. Sebab Al-Quran dan Sunnah memang tak cakap pun pasal benda ni. Tapi mereka sudah berjaya some sense untuk buat orang ingat dalam Quran ada cerita-cerita ni, sedangkan tidak ada. Okey, cerita Safar sikit. Sorry, cerita Safar dah habis Dah habis dah? Dah habis dah. So, mereka menganggap hari sial lah, bulan-bulan yang tak baik dan sebagainya. So Nabi dah kata la Safar. Okey, tak ada kepercayaan bahawa Safar ni sial. Zaman jahiliah dah ada dah kepercayaan ni. Bahkan di negara-negara Arab masih ada lagi kepercayaan ni. Di kalangan Syiah masih banyak. Dan Syiah pun tengah bergelut sekarang, bergelut. Syiah yang moderate, dia boleh fikir, cakap mana datang benda ni? Mana dalil dia? Syiah tetap Islam lagi. Sebab dia masih ikut Quran dan ikut Sunnah lagi. Walaupun sebahagiannya dah agak jauh lah. Okay? Tak semua Syiah sama level dia. So, Syiah pun tengah bergelut. Kalau awak Google je, dalam bahasa Arab lah, isu Safar ni di kalangan orang Arab, banyak keluar artikel Syiah. Dan banyak yang keluar tu Syiah menolak dia. Saya kata, ya, kita dulu ada amalkan, ada imam-imam kita dulu amal, ada dalam buku Biharul Anwar dan sebagainya, tapi tidak disebut dalil. Tidak disebut dalil. Ini adalah dia punya kasyaf-kasyaf imam dia jugalah. Sama cerita dia. Okey. So, siapa yang kata isu Safar ni isu kasyaf, isu ijtihad, saya sangkal, saya kata dia bukan isu kasyaf, bukan isu ijtihad, dia adalah isu astrologi yang cuba dipusingkan kepada isu kasyaf dan isu ijtihad. Okey? Dan dakwaan-dakwaan seperti ini, dakwaan kasyaf, dakwaan ijtihad ini, dia ijtihad berdasarkan apa? Kita berijtihad dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Itu yang pertama sekali. Engkau cakap kau ijtihad, kau guna apa dulu? Kan? Kau eksperimen kat dalam lab pun kau tak buat. Kan? You ada observatory ke? You ada observatory ke? Kan? Untuk tengok berbintang ke apa ke, you buat kajian, you buat statistik ke, itu baru ijtihad. Itu baru ijtihad. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Dengan kajian, dengan fikiran, dengan perbahasan, dengan muzakarah, itu ijtihad. Ni tak pandangan. Pandangan tiba-tiba jadi ijtihad. Pandangan bukan ijtihad. Okay? Dan kasyaf pula, come on lah. Okay? Ini tak termasuk pun di dalam sumber akidah kita. Apatah lagi ia telah menyanggah dalil yang jelas daripada Nabi SAW. Saya tak boleh brain, kan? Orang yang mendakwa, apalah, sebelum saya Ijtihad menari-nari, Ustaz. Pesta Safar. Pesta, Ustaz. Ada yang kata apa? Tok nenek moyang kita dah meninggalkan Islam yang sempurna kepada kita. Comel dah Islam yang ditinggalkan kepada kita. Bukan kita nak kata dia orang tinggalkan Islam yang buruk kepada kita, bukan. Tapi ada kesilapan.
kita pun akan meninggalkan sesuatu yang silap kepada anak cucu kita. Kita manusia, Allah memang tetapkan macam tu. Salam. Terimalah hakikat yang kita manusia. Ni tak duk mendewakan tok nenek moyang, kan? Orang dulu, ni ilmu orang dulu, kan? Berani hang melawan ilmu orang dulu. Orang dulu tu dah jadi macam satu, dah pendewaan lah tu, kita kata. Pendewaan lah tu. Kita pun akan jadi orang dulu, betul tak? Dia cakap macam ni. Lepas 500 tahun, kita semua akan jadi orang dulu. Nak ke anak cucu kita mempergunakan tu untuk ikut kita secara membabi buta? Nak ke? Kita pun tak nak. Kita pun tak nak macam tu. Kita tahu kita akan ada buat silap. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Ni dalam ni ada pasal zodiak, ada pasal horoskop juga. Okey. Menentukan nasib, numerologi. Ini ada petikan. Okey, ini menarik. Dalam tamadun Islam pula, pengamalan numerologi ini didapati menerobos masuk melalui golongan batiniyah, seumpama Ahmad Al-Buni dan Ibn Arabi yang berpegang kepada kefahaman falsafah wahdatul wujud. Dinamakan dengan nama-nama seumpama ilmu asraril huruf, ilmu-ilmu rahsia huruf, kan? Iaitu ilmu khawasul huruf, ilmu khasiat-khasiat huruf. Numerologi dalam tamadun Islam memiliki banyak persamaan dengan numerologi Yahudi atau gematria kerana sama-sama menggunakan sistem angka abjad yang disebut sebagai hisabul jumal. Hisabul jumal tadi itulah. Satu alif, satu ba, dua, jim, tiga. Lepas tu bila nama awak kalau Muhammad, campurlah mim, ha, mim dah. Sebab bukan Muhammad tu ada double mim ke? Oh tak, dia ikut penulisan, dia bukan ikut sebutan. Dah pula dah. Lepas tu mazhab dia lain-lain. Mazhab Barat lain, Moroccan punya mazhab lain, mazhab Iraq lain. Kan? Cuba bayangkan, awak punya nasib ditentukan oleh pengiraan nombor. Lepas tu pengiraan dia lari jauh kalau dibandingkan antara timur dengan barat punya sistem. So ni apa cerita ni? Dua-dua mengaku daripada wali. Dua-dua mengaku ni ilmu-ilmu yang datang daripada atas. Okey, banyak kalau kita nak mempersendakan sebenarnya. Banyak kalau kita nak mempersendakan. Ada orang pernah tanya berkenaan dengan nombor-nombor ni. Bismillahirrahmanirrahim 786. Betul tak? Orang kata 786 ni Bismillahirrahmanirrahim. Saya kata, awak boleh tulis tulisan yang buruk isi dia dan dia juga akhirnya boleh berjumlah 786. Kalau awak pilih huruf betul-betul. Okay, ada dakwa bahawa nama Allah contoh 150 katalah ada satu nama Allah. Oh ni nama Allah ni 150, ni nama Allah sekian-sekian. Tahu tak? Boleh ada perkataan buruk dengan jumlah 150 juga. It's not difficult. Saya dah pernah buktikan, nanti senang-senang saya share dekat Facebook saya. Nama Allah jumlah sama. Lepas tu Al-Ghaid, sorry to say, najis, tahi, juga jumlah yang sama. Okay, so this system does not stand. Yeah? This system is nonsensical, does not stand. Ni petikan daripada kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Ada orang siap kata, oh ini termasuk dalam ilmu buku-buku tasawuf tahap tinggi. Muntahun, kan? Ataupun tahap muntahi. Ada Syamsul Ma'arif. Padahal itu adalah kitab sihir tahap tinggi sebenarnya. Kitab sihir tahap tinggi. Kat dalam tu dia ada ajar macam mana nak bunuh orang. Guna lilin, cocok dengan jarum. Bayangkan. Orang kata itu ilmu wali. Imam Al-Buni. Haula wala quwwata illa billah.